Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Alhamdulillah dalam bahagian ketiga semakan dan ulasan saya ke atas video Ustaz Azhar Idrus yang berjudul Bahaya Wahabi. Saya mengusahakan video ini, anda menonton video ini bukan kerana kita Wahabi, tetapi kerana kita mahu menghentikan usaha membodohkan akal, memandulkan akal dan menghinakan akal yang dilakukan oleh sebahagian orang dengan perkataan Wahabi. Padahal apa yang ditolak, dimomokkan dan ditakut-takutkan dengan gelaran Wahabi memiliki dalil dan hujah di sebaliknya. Gelaran Wahabi menyebabkan umat enggan menyemak, menganalisa dalil-dalil. Bahkan sebahagian agamawan juga enggan menyemak dan menganalisa. Mereka selesa dengan apa yang sedia ada atau apa yang disebut sebagai comfort zone dan menutup diri mereka daripada apa-apa yang berlainan. Padahal boleh jadi yang berlainan itu memiliki asas daripada Al-Quran, As-Sunnah serta kaul para ulama'. Tanpa disedari, mereka menutup diri mereka daripada Al-Quran, As-Sunnah serta kaul para ulama'. Oleh itu, usaha menjelaskan tentang Wahabi diteruskan. Bukan kerana kita Wahabi, tetapi kerana kita mahu memandaikan umat dan mematangkan umat dengan ilmu. Pun begitu, tugas kita hanyalah menyampaikan. Jika seseorang itu menutup dirinya, kita tidak boleh memaksa dia untuk membuka. Bak kata pepatah Inggeris, we can only help those who wants to help themselves. Bermaksud kita hanya dapat membantu orang yang mahu membantu dirinya sendiri. Alang-alang saya sebut-sebut tentang akal ni, mungkin ada yang kehairanan. Kenapa Salafi berbicara tentang akal? Bukankah Salafi menolak akal? Ini satu lagi salah faham yang lazim tentang Salafi atau Salafiyah. Ketahuilah bahawa kita ahli sunnah wal jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh yang ringkasnya disebut sebagai Salafi atau Salafiyah, meletakkan akal di tempat yang betul, di pertengahan antara dua ekstrim. Ekstrim pertama ialah mereka yang seperti saya sebut tadi, enggan menggunakan akal bagi mengenali dalil, menganalisa dan mengkaji. Ekstrim kedua pula, one end, ialah mereka yang mengunggulkan akal di atas wahyu, sehingga apa-apa ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau sunnah Rasulullah SAW yang tidak selari dengan logik akal mereka akan diubah atau diubah suai. Baik, dalam video bahagian ketiga ini, kita akan semak satu lagi contoh yang dikemukakan oleh Ustaz Azhar Idrus dalam video asalnya, yang ini berkenaan doa kunut subuh. Sama-sama kita semak apabila pihak atau pendapat yang dituduh sebagai Wahabi membidaahkan amalan doa kunut subuh. Apakah ia merupakan pendapat yang agak ekstrim, tidak berdasarkan pendapat imam mujtahid, tetapi ikut pendapat sendiri saja, dan mahu orang lain ikut pendapat dia sahaja. Dan ketiga, suka berbalah, suka berbahas perkara-perkara khilafiyah. Video kali ini saya fokus kepada isu doa kunut subuh sahaja, sebab sudah ramai agamawan tanpa terhad kepada Ustaz Azhar Idrus sahaja yang mengaitkan isu doa kunut subuh dengan Wahabi. Sama-sama kita lihat apakah ini isu Wahabi semata-mata atau isu yang berdasarkan dalil, hujah serta pendapat para ulama sejak zaman salafus soleh. Ayuh kita jelaskan isu doa kunut subuh ini sebaik-baiknya. Okey, sebelum itu beberapa poin penting. Pertama, diulangi bahawa ini adalah video bahagian ketiga. Bagi para penonton yang belum menyimak video bahagian pertama dan kedua, diminta melakukannya terlebih dahulu. Link bagi video tersebut saya letak dalam kotak description. Ada video asal Ustaz Azhar Idrus, ada video saya bahagian pertama, ada video saya bahagian kedua. Okey, poin kedua, diulangi juga nasihat saya kepada para penonton sekalian agar menjaga akhlak apabila memberi komen. Ayuh kita jadikan video ini sebagai satu perbincangan ilmiah dan bukan pula selainnya. Poin ketiga,
Berbicara tentang doa kunut, hendaklah kita ketahui bahawa di sana ada 3 jenis doa kunut. Pertama, doa kunut subuh secara berterusan. Kedua ialah doa kunut ketika solat sunat witir. Dan ketiga ialah doa kunut apabila umat Islam atau tentera Islam dizalimi oleh pihak musuh. Yang ketiga ini disebut sebagai kunut nazilah. Untuk perbincangan video ini, saya hanya akan merujuk kepada yang pertama, iaitu doa kunut secara berterusan bagi setiap solat subuh seperti yang lazim diamalkan di Malaysia. Baiklah, kita mulakan semakan dan analisa dalam isu doa kunut subuh secara berterusan ini dengan memulakannya dengan kitab Sunan At-Tirmizi sebagaimana di skrin anda sekarang ini, sebagaimana di belakang saya sekarang ini. Ini adalah kitab kegemaran atau kitab favourite saya kerana setelah mengemukakan sesebuah hadis, Imam At-Tirmizi rahimahullah lazimnya, bukan bagi semua hadis tetapi lazimnya akan mengemukakan juga pendapat atau beza pendapat yang berlaku terhadap pengamalan hadis tersebut di kalangan generasi salafus soleh. Ingat, Imam At-Tirmizi wafat tahun 279 Hijrah. Yang ini pada zaman salafus soleh. Sehingga beliaulah orang yang layak menerangkan tentang pengamalan dan perselisihan di kalangan para ahli ilmu zaman salafus soleh. Selain itu, kitab Sunan At-Tirmizi atau nama asalnya Al-Jami'ul Kabir merupakan rujukan ramai, mudah didapati baik secara cetakan fizikal, maknanya printed book, atau secara atas talian ataupun aplikasi smartphone, dan sudah pun diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris sehingga ia dapat menjadi rujukan bersama atau apa yang saya biasa sebut sebagai a common reference untuk kita semua. Saya tak mau saya seorang baca kitab tetapi sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan dan puan-puan tak dapat merujuk kitab yang sama sehingga tertanya-tanya, betul ke ni? Baca lompat-lompat ke ni? Atau dia baca kitab apa sebenarnya tu? Kata Sunan At-Tirmizi tapi mungkin dia kena buka kitab lain. Jadi itulah pentingnya common reference ataupun rujukan bersama. Baik. Rujukan pertama ialah hadis nombor 401 sebagaimana di skrin anda sekarang ini. Okey, sebenarnya di skrin anda sekarang ini ialah tentang kitab dulu. Ya, yang ini Sunan At-Tirmizi oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi yang wafat tahun 279 Hijrah, edisi tahqiq Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fuad Abdul Baqi serta beberapa yang lain ya. Okey, kita sekarang di jilid 2 muka surat 251 dalam Babu Maja'ah fil Qunuti fi Salatil Fajri. Okey, bab apa yang datang. Okey, di sini ada perkataan yang tak disebut oleh Imam Tirmizi iaitu bab apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kunut dalam solat fajar, yang ini solat subuh. Okey, kita rujuk hadis nombor 401. Okey, hadis nombor 401 daripada Al-Bara' bin Azib. Okey, sekejap saya select dulu supaya kita dapat lihat secara jelas. Okey, bagi sesiapa yang tengok menggunakan handphone mungkin kecil tapi aplikasi YouTube sekarang ini boleh pinch and zoom, sila besarkan ya. Okey, Al-Bara' bin Azib beliau berkata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu fi salati subhi wal maghrib. Bahwasanya Nabi SAW pernah kunut, maknanya membaca doa kunut dalam solat subuh dan solat maghrib. Okay. Kemudian Imam At-Tirmizi berkata, saya select, wafil babi an Ali wa Anas wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Khufaf bin Imai bin Rahdah Al-Ghifari. Hadis Al-Bara', hadis Hasan Sahih. Dalam bab ini terdapat hadis-hadis lain juga daripada Ali bin Abi Talib, daripada Anas bin Malik, daripada Abu Hurairah, daripada Abdullah ibnu Abbas dan Khufaf bin Imai radhiyallahu anhum. Dan darjat hadis ini ialah Hasan Sahih. Okey, apa yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmizi seterusnya? Yang ini sangat penting. Okey, saya select dulu. Okey, beliau berkata واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر
fara'a ba'du ahlil ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim al-qunuta fi salatil fajri wa huwa qaulus Syafi'i. Bermaksud, dan telah berselisih para ahli ilmu tentang kunut dalam solat fajar. Dan sebahagian daripada kalangan ahli ilmu, daripada kalangan para sahabat Nabi SAW dan selain mereka berpandangan kunut itu dilaksanakan dalam solat fajar, dan ini juga adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Okay, saya tekankan, saya ulangi sekali lagi ya. Di kalangan para ahli ilmu, para ahli ilmu dari kalangan para sahabat sendiri, para sahabat dan juga selain mereka, mereka berpandangan bahawa kunut dalam solat subuh ini memang dilaksanakan, dan inilah juga merupakan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Okay, yang ini maksudnya muka surat seterusnya. Kalau edisi bercetak, muka surat seterusnya. Okay, di sini beliau sampaikan pula pandangan kedua. Wa qala Ahmad, siapakah itu? Ahmad bin Hanbal. Wa Ishaq, siapakah itu? Ishaq bin Rahuyah, yang wafat tahun 238 Hijrah, seorang imam besar zaman salafus soleh, juga seorang imam hadis, guru kepada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi dan lain-lain lagi. Mereka ini apa? La yuqnatu fil fajri illa inda nazilatin tanzilu bil muslimin fa iza nazalat nazilatun falil imami an yad'uwa lil juyushil muslimin. Dan berpendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, tidak dilaksanakan kunut, tidak ada doa kunut dalam solat fajar kecuali apabila turunnya musibah ke atas umat Islam. Maka apabila turunnya musibah atau bencana itu, maka bagi imam hendaklah dia mendoakan untuk kebaikan tentera umat Islam. Okey? Jadi daripada hadis pertama yang kita baca ni 401, kita telah dapat belajar satu perkara penting, yang ini perselisihan tentang doa kunut ini telah pun berlaku sejak zaman salafus soleh, ataupun lebih tepat di kalangan para sahabat itu sendiri. Kerana apa? Seperti kita baca tadi, fara'a ba'du ahli ilmi. Maka kalau terjemahan harfiah lah, maka telah berpandangan sebahagian ahli ilmu daripada kalangan para sahabat Nabi SAW dan selain mereka. Kunut solat fajar ini dibaca. Dan inilah juga pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sementara ada pandangan kedua berkata tak dibaca kecuali kunut nazilah. Kita ke riwayat yang seterusnya. Dalam bab seterusnya, iaitu babu fi tarkil kunut, bab meninggalkan doa kunut, iaitu hadis nombor 402. Hadis ini seterusnya akan dikenali sebagai hadis Abu Malik Al-Asyja'i. Abu Malik Al-Asyja'i. Tadi tu, bila saya terangkan adanya khilaf yang telah berlaku daripada kalangan zaman salafus soleh, mungkin di kalangan para penonton ada yang berkata, ada khilaf, tapi tak ada yang membida'ahkan macam Wahabi tu. Tak apa, kita sekarang ke hadis yang seterusnya ya. Hadis nombor 402. Hadis ini macam saya kata akan dikenali, akan saya sebut, akan saya rujuk selepas ini dengan nama hadis Abu Malik Al-Asyja'i. Jadi ingat ya, Abu Malik Al-Asyja'i. Daripada Abu Malik Al-Asyja'i, beliau berkata kepada ayahnya. Saya select dulu. Wahai ayahku. Siapalah pula ayah dia ni? Kalau tak ada nama, mungkin majhul kan? Satu lagi kelebihan Sunan At-Tirmizi ni ialah apabila ada perawi yang diragui ataupun dipersisihkan namanya, Imam At-Tirmizi di akhir hadis tu akan menjelaskan namanya ya. Jadi kalau kita rujuk di bahagian akhir di sini, Imam At-Tirmizi sendiri menjelaskan, wa Abu Malik Al-Asyja'i ismuhu Sa'ad bin Tariq bin Asyam. Abu Malik Al-Asyja'i namanya ialah Sa'ad bin Tariq. Dan bila Sa'ad bin Tariq bertanya kepada ayahnya, maka nama ayahnya ialah Tariq bin Asyam, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tanya? Saya select dahulu.
Okey. Dia berkata, "Ya abati, wahai ayahku, innaka qad salaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umarah wa Utsmanah wa Ali bin Abi Talib hahuna bil Kufati nahwan min khamsi sinina akanu yaknutun." Okey, wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah solat di belakang, maknanya sebagai makmum ya, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibnu Khattab dan Utsman ibnu Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum hahuna, di sini di Kufah sekitar lebih kurang 5 tahun. Maknanya ketika pada zaman pemerintahan Ali lebih kurang 5 tahun. Maknanya ayahnya ni seorang sahabat yang pernah menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar pada zaman pemerintahan Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman dan Ali pada zaman pemerintahan mereka masing-masing. Lalu ditanya, apakah mereka ni yaknutun, melaksanakan kunut secara berterusan? Yang dimasukkan di sini ialah kunut subuh. Sebab kalau kunut nazilah, kita tahu ia hanyalah apabila umat Islam ditimpa dengan sesuatu bencana ataupun musibah. Jika kunut berterusan, yakni kunut yang kita sedang bincang sekarang ini, iaitu kunut subuh. Qala, berkata ayahnya, menjawab ayahnya, ayu bunayyah muhdas, wahai anakku, itu adalah muhdas. Muhdas ini maksudnya perkara baru. Okey, alah perkara baru, okey je. Okey, yang dimasukkan perkara baru ini ialah perkara baru dalam agama, di mana setiap perkara baru adalah bid'ah. Kalau kita rujuk dalam hadis Sunan An-Nasa'i, hadis yang biasa dijadikan dalil ataupun rujukan dalam melarang bid'ah, sekarang ini saya sedang rujuk Sunan An-Nasa'i. Okey. Okey, oleh Imam An-Nasa'i. Okey, hadis nombor 1578. Hadis nombor 1578. Panjang, tetapi yang kita nak baca yang saya select di sini, wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Okay, bahagian awal, wasyarul umuri muhdasatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah perkara-perkara baru. Dan perkara baru itu, setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Jadi apabila ayahnya berkata muhdas, maknanya ia adalah satu bid'ah. Okey, baik. Sini maksudnya muka surat seterusnya. Haza hadisun hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Okey, seterusnya sangat penting. Saya select dulu supaya kita dapat ni. Okey. Berkata Imam At-Tirmizi, wal amalu alaihi inda aksaril ahlil ilm, dan telah beramal ke atasnya. Ke atas apa? Ke atas riwayat ini di sisi aksari, kebanyakan, ataupun jumhur. Bukan jumhur lah. Aksaru ni kebanyakan ahli ilmu. Jadi yang mengamalkan riwayat ini, yang berpandangan doa kunut subuh secara berterusan adalah bid'ah, merupakan amalan, merupakan pandangan kebanyakan ahli ilmu di zaman salafus salih. Siapa yang kata? Bukan saya kata, tetapi Imam At-Tirmizi yang berkata. Tapi bukan ijma' ya, kebanyakan. Apa lagi kata beliau? Wa qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini seorang tokoh, seorang imam zaman salafus soleh yang meninggal tahun 161 Hijrah. Beliau berkata, in qanata fil fajri fahasan wa in lam yaqnut fahasan. Jika dilaksanakan doa kunut dalam solat fajar, maka ia baik. Tetapi jika tak dilaksanakan pun baik. Wakhtara an la yaknut. Akan tetapi Imam Sufyan Ats-Tsauri memilih untuk tidak membaca doa kunut subuh. Okey, kemudian walam yara Ibnul Mubarak. Siapa pula ni? Yang ini ialah seorang lagi imam besar pada zaman salafus soleh, iaitu Abdullah Ibnu Mubarak. Abdullah Ibnu Mubarak yang wafat tahun 181 Hijrah. Sebab tu saya suka kitab Sunan At-Tirmizi ni. Beliau telah pun menerangkan pandangan-pandangan imam-imam pada zaman salafus soleh. Jadi kita dapat tahu pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri, pandangan Abdullah Ibnu Mubarak. Tadi kita baca pandangan Imam Asy-Syafi'i, pandangan Imam Ahmad,
Ishaq bin Rahuyah kan. Okey, jadi apa pula pandangan Imam Ibnu Mubarak? Ialah dia tidak berkunut dalam solat fajar. Dan seterusnya diterangkan nama sebenar bagi Abu Malik Al-Ashja'i. Baik. Jadi dalam riwayat yang kedua ni, apabila ayah kepada Abu Malik Al-Ashja'i yang bernama Tariq bin Asyam yang ada pengalaman menjadi makmum. Okey, menjadi makmum di mana imamnya ialah Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Kemudian pada zaman pemerintahan Umar. Maknanya Abu Bakar yang menjadi imam. Umar menjadi imam. Uthman ibn Affan menjadi imam. Ali bin Abi Talib menjadi imam. Ada tak mereka ni terus-menerus melaksanakan doa kunut subuh? Ayahnya berkata, tak, itu adalah perkara yang baharu, perkara muhdas. Di mana kalau kita rujuk Sunan Tirmizi edisi terjemahan, mereka akan terjemah itu adalah bid'ah. Di mana muhdas ini perkara baru, yang di mana setiap perkara baru adalah bid'ah. Kemudian riwayat ini pula diamalkan oleh aksari ahli ilm, diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu. Pun begitu, bukan semua. Antara ahli ilmu seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berpendapat kalau baca pun bagus, tak baca pun bagus, tetapi dia pilih untuk tidak baca doa kunut subuh secara berterusan. Demikian juga pandangan Abdullah Ibnul Mubarak, beliau tidak membaca doa kunut subuh. Okey, jadi ini dua riwayat yang saya hendak tunjukkan daripada Sunan At-Tirmizi. Okey, dalam bab seterusnya dah tak adalah. Okey, dalam bab seterusnya, okey, ini sudah masuk dalam bab bersin apabila sedang solat. Okey, jadi dalam Sunan At-Tirmizi ada dua riwayat ini berserta penjelasan tentang pengamalannya pada zaman salafus soleh. Agaknya, kenapa berlaku khilaf atau perselisihan ini sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum sehingga kini? Secara mudah, ia berlaku kerana perselisihan darjat hadis dan kekeliruan antara doa kunut subuh secara berterusan dan doa kunut nazilah. Pendapat pertama yang menyatakan disunatkan doa kunut subuh secara berterusan, mereka memiliki sejumlah hadis sebagai dalil dan mereka menilainya sebagai sahih. Hadis-hadis tersebut boleh dirujuk dalam kitab As-Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Saya tunjukkan rujukan seterusnya, ya. Okey. Okey, ini adalah kitab As-Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijrah. Okey, beliau adalah seorang imam hadis yang bermazhab Asy-Syafi'i. Ini imam hadis yang betul-betul bermazhab Syafi'i. Kenapa saya kata demikian? Kerana sebahagian para pencinta bid'ah dalam rangka mereka nak upkan mazhab Syafi'i. Kita tak ada masalah dengan mazhab Syafi'i, tapi kita tak mahu orang yang secara palsu menyandarkan mazhab Syafi'i ataupun menyandarkan para imam hadis kepada mazhab Syafi'i. Padahal kebanyakan para imam hadis, mereka memiliki mazhab mereka tersendiri. Dan mazhab itu kita dapat tahu melalui bab dalam kitab hadis yang mereka susun itu sendiri. Okay? Tetapi kalau Imam Al-Baihaqi, beliau memang seorang imam hadis dan beliau juga seorang imam hadis yang bermazhab Asy-Syafi'i. Bahkan beliau adalah seorang imam yang sangat banyak berbakti kepada mazhab Asy-Syafi'i. Okey? Baik. So sekarang ini dalam rujukan As-Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijrah. Kita rujuk muka surat 2, jilid 2, muka surat 287. Ada satu bab khas di mana beliau menghimpun hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang membaca, tentang menganjurkan, mensunatkan membaca doa kunut subuh secara berterusan. Okey, ada satu bab khas yang panjang, saya terjemahkan teruslah. Bab dalil atas bahawasanya tidaklah ditinggalkan doa kunut dalam solat subuh. Sesungguhnya yang ditinggalkan hanyalah doa bagi satu kaum atau ke atas kaum lain dengan menyebut nama mereka dan kabilah mereka. Maksudnya apa di sini? Ialah doa kunut subuh ni pada asalnya
memang dilaksanakan terus-menerus dalam solat subuh. Apa yang Nabi SAW pernah amal kemudian tinggalkan ialah doa kunut nazilah, di mana baginda mendoakan bagi satu kaum lain dengan menyebut nama mereka dan kabilah mereka. Ini adalah kaum yang menzalimi umat Islam, ya. Dan kemudian beliau mengemukakan hadis, banyak hadis tau. Okay, saya nak bagi contoh. Hadis ni bermula dengan nombor 3104. Okay, dan bab seterusnya ialah bab dalil atas bahawasanya kunut itu adalah sesudah rukuk. Kenapa ada dalil ni? Kerana dalam mazhab Maliki pula, mereka juga berpandangan sunat membaca doa kunut subuh secara berterusan. Cuma mereka berpandangan ia dilaksanakan sebelum rukuk. Dalam mazhab Syafi'i, ia dilaksanakan selepas rukuk. Maka Imam Al-Baihaqi mengemukakan dalil-dalil bahawa ia sebenarnya dibaca selepas rukuk. Okey, jadi hadis yang terakhir dalam bab ini nombor 3120. Tadi kita bermula dengan hadis nombor 3. Sekejap. Sudah lari. 3104. Jadi 3120 tolak 3104, ada 16 riwayat yang dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada 16 riwayat yang dikemukakan sebagai dalil, sebagai hujah bahawa doa kunut subuh memang pada asalnya, pada asalnya dibaca dalam solat subuh secara berterusan. Yang dibaca kemudian yang Nabi SAW tinggalkan, itu adalah doa kunut nazilah. Okey, persoalan seterusnya, apakah pula darjat riwayat-riwayat ini? Okey, apakah pula darjat? Sekadar riwayat tak cukup kan? Kita nak tahu darjatnya pula. Maka rujukan seterusnya ialah kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Okey, rujukan seterusnya. Okey. Baik. Pengenalan kitab dulu, buka kitab dulu. Okey. Apa tajuk kitab? Saya select dulu. Al-Majmu' Syarhul Muhazzab oleh Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijrah. Okey. Baik, sebelum itu sedikit pengenalan kitab Al-Majmu' ini beberapa juzuk awal. Tak silap saya sampai Kitabul Janaiz, tentang kitab jenazah yang disyarah oleh Imam An-Nawawi. Adapun bab-bab seterusnya disyarah oleh Imam As-Subki. Okey, sebab Al-Majmu' ni syarah Al-Muhazzab. Muhazzab ni kita asal dalam mazhab Syafi'i yang disusun oleh Imam Asy-Syirazi, kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi. Sebab tu namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Okey, Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Tetapi Imam Nawawi tak sempat menghabiskannya. Beliau meninggal dunia awal pada umur 46 tahun tak silap saya. Maka ia dilanjutkan oleh Imam As-Subki. Okey, beberapa jilid yang pertama tu yang disyarah oleh Imam An-Nawawi itu. Yang seterusnya oleh Imam As-Subki ada perbincangan di sebaliknya, ya. Okey, tak apa. Jadi dalam kitab Al-Majmu' ni, jilid 3 muka surat 504. Jilid 3 muka surat 504 ada satu dalam kurungan ni far'un. Far'un ni pecahan ataupun kita sebut subchapter yang khas tentang doa kunut subuh. Ayuh kita baca apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Saya select terlebih dahulu. Okey, far'u yakni subchapter fi mazahibil ulama'i fi isbatil qunuti fi subhi, tentang mazhab-mazhab, tentang pendapat-pendapat para ulama dalam mengisbatkan, dalam mensabitkan, dalam menetapkan kunut dalam solat subuh. Okey, jadi ini title ataupun nama bagi bab subchapter ini, ya. Kemudian beliau menjelaskan, saya select terlebih dahulu. Okey, apa kata beliau? Mazhabuna, yang ini mazhab kami. Apakah mazhab kami di sini? Mazhab Asy-Syafi'i, ya. Mazhabuna annahu yustahabbul kunutu fiha sawa'un nazalat nazilatun aw lam tanzil wa biha qala aksarus salaf. Mazhab kami, yang ini mazhab Asy-Syafi'i, bahawasanya disukai, mustahab. Mustahab ni nama lain untuk sunat. Disunatkan untuk membaca kunut subuh, baik sama ada turun bencana
ataupun tiada bencana ke atas umat Islam. Dan demikian itulah juga pandangan kebanyakan salaf. Tadi kita baca Imam At-Tirmizi sendiri kata yang tak baca kunut itu adalah pandangan kebanyakan salaf. Tetapi Imam An-Nawawi pula berkata di sini, membaca doa kunut itu juga adalah pandangan aksarus salaf, kebanyakan generasi salaf. Ini saya nak kata ini adalah khilaf yang sangat masyhur, ya. Okey. Kita sambung lagi. Okey. Kita di sini pula. Kenapa tak boleh select? Okey, sudah boleh select. Alright. Sampai sini. Okey. Wa man ba'dahum aw kasirum minhum wa mimman qala bihi Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Utsman wa Ali wa Ibnu Abbas wal Bara' bin Azib radhiyallahu anhum rawahu al-Baihaqi bi asanida sahihatin. Dan ini juga pandangan daripada sebahagian mereka atau kebanyakan mereka. Dan sesiapa daripada sesudah mereka, saya sambung sebenarnya dari sini tau. Dan inilah juga merupakan pandangan kebanyakan salaf dan orang-orang sesudah mereka atau kebanyakan daripada mereka itu. Di antaranya ini adalah pandangan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman dan Ali dan Ibnu Abbas dan Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad-sanad yang sahih. Jadi tadi kita rujuk dalam Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi kan, yang ada 16 riwayat itu, darjatnya apa? Darjatnya dikatakan sahih oleh Imam An-Nawawi. Okey, tapi itulah, ini yang saya nak kata, ada perselisihan. Tadi kita bacakan ayah kepada Abu Malik Al-Ashja'i, beliau pernah solat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka semua ni tidak baca doa kunut subuh secara berterusan. Tetapi dalam riwayat Al-Baihaqi pula, ialah mereka ini melaksanakan doa kunut subuh secara berterusan. Kemudiannya Imam An-Nawawi berkata sanad-sanad riwayat itu adalah sahih. Okey, kalau bagi para penonton yang tak ada kitab Sunan Al-Baihaqi ni, saya ada bagi rujukan dalam link. Dalam kotak description, saya ada bagi link satu laman web yang telah mengemukakan, bukan semua tetapi sebahagian besar daripada riwayat-riwayat daripada kitab Sunan Al-Kubra tersebut. Okey. Ada 13. Tadi kita baca ada berapa tadi? Ada 16 kan? Jadi telah pun dikemukakan 13 daripada riwayat itu dalam laman web ini, dipersilakan membacanya. Dan riwayat-riwayat inilah yang dikatakan sahih oleh Imam An-Nawawi. Pendapat kedua menyatakan tiada doa kunut subuh secara berterusan. Jika dilakukan, ia adalah bid'ah. Sebagaimana hadis Abu Malik Al-Ashja'i yang kita baca sebentar tadi. Mereka yang ni pendapat para ulama, para tokoh dalam pendapat kedua ini, mereka mengkritik hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama sebagai dhaif. Dan seandainya ia sahih, ia merujuk kepada doa kunut nazilah dan bukannya doa kunut subuh secara berterusan. Okey, saya ulangi ya. Para tokoh, para imam, para ahli ilmu dalam pandangan kedua yang membida'ahkan doa kunut subuh ini, mereka berhujah balik bahawa hadis-hadis tersebut sebenarnya dhaif. Dan kalaupun sahih, ia sebenarnya merujuk kepada doa kunut nazilah dan bukannya doa kunut subuh secara berterusan. Bagi kritikan ini, saya ada bagi laman web yang satu lagi pula untuk kita baca. Link dalam kotak description ya. Hadis-hadis tentang kunut subuh dan penjelasannya lalu dijelaskan. Okey, lalu dijelaskan. Okey, sebagai contoh, hadis yang paling masyhur tentang kunut subuh ini ialah apa yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, bahawa sentiasalah Rasulullah SAW berkunut pada solat subuh sehinggalah beliau berpisah dari dunia yang ini telah pun wafat ya. Okey, saya nak bagi contoh satu hadis je. Saya tak nak bahas ke semua 16, tapi saya nak bagi contoh hadis pertama yang paling kuat, hujah yang paling kuat di sisi mereka yang mensunatkan
Doa kunut subuh secara berterusan ini ya. Baik, kita kembali ke kitab Sunan Al-Kubra. Hadis pertama. Hadis pertama ya, daripada Anas bin Malik. Saya select terlebih dahulu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim summa tarakahu fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Berkata Anas bin Malik dalam riwayat ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut selama sebulan mendoakan ke atas mereka, yang ini kunut nazilah. Summa tarakahu, kemudian meninggalkannya. Fa amma fi subhi, adapun doa kunut dalam solat subuh, falam yazil yaqnutu hatta faraqad dunya, tidaklah baginda meninggalkannya ataupun baginda berterusan melaksanakannya sehinggalah baginda berpisah daripada dunia, maknanya sehinggalah baginda wafat. Ini riwayat yang sangat masyhur dan riwayat pertama, dalil pertama yang dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi. Dalam sanad ini terdapat seorang perawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi seorang perawi yang diperselisihkan. Dalam laman web ini, nampak tu yang telah dihitamkan di sini, Abu Ja'far Ar-Razi, seorang perawi yang kemudian telah pun dijelaskan tentang kelemahannya. Baik, terhadap hadis yang sama ni, berkata Imam An-Nawawi, rujukan yang sama tadi, jilid 3 muka surat 504. Maaf. Alright, di bawah sini. Okey, saya select terlebih dahulu. Alright. Berkata Imam An-Nawawi, saya terjemah teruslah ya. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan telah berhujah dengannya oleh para sahabat kami, maknanya tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, dengan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW kunut selama sebulan mendoakan ke atas mereka. Tadi ya, riwayat Al-Baihaqi kita baca, kemudian meninggalkannya. Adapun untuk solat subuh, tidaklah baginda meninggalkannya, berarti terus-menerus baginda melaksanakan kunut dalam solat subuh sehinggalah baginda meninggal dunia. Berkata Imam An-Nawawi, hadisun sahihun rawahu jama'atun minal huffaz wa sahahahu wa mimman nasu ala sihatihi al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Balkhi wal al-Hakim Abu Abdullah. Okey, dalam kitab mereka. Bermaksud apa ya? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh jemaah ataupun sekumpulan jemaah daripada kalangan para hufaz, para ahli hadis, dan wasahahuhu. Tadi saya sebut salah kan? Okey, wasahahuhu, dan mereka mensahihkannya. Antara yang mensahihkannya ialah Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhi dan Al-Hakim Abu Abdullah. Jadi nampak tak? Tadi kita baca bahawa Abu Ja'far Ar-Razi ni perawi yang macam berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan An-Nasai, orang yang ia bukan orang yang kuat riwayatnya. Berkata Abu Zur'ah, ia banyak salah. Ini adalah imam-imam Al-Jahru wa Ta'dil. Okay? Imam Al-Falas berkata buruk hafalannya. Imam Ibn Hibban berkata sering membawa hadis-hadis mungkar dari orang yang masyhur. Okey, tetapi yang sama ni juga kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi sebagai hadis yang sahih. Bukan Imam Nawawi seorang saja yang mensahihkannya. Okey, hadisun sahihun rawahu jama'atun minal hufaz wa sahahuhu. Hadis diriwayatkan oleh jama'atun, sekumpulan para hufaz. Para hufaz ni orang-orang yang menghafal hadis. Kalau kita di Malaysia, hufaz ni orang-orang yang menghafal Quran. Okay? Tetapi kalau di sini yang dimasukkan ialah para penghafal hadis, para imam hadis, dan mereka mensahihkannya. Ni yang saya kata tadi. Terdapat perbezaan pendapat tentang darjat riwayat-riwayat tersebut ya. Ia disahihkan sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi di sini, tetapi ia juga didaifkan oleh para tokoh yang lain kerana perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Okay. Jadi contoh riwayat pertama, maknanya riwayat pertama ni riwayat paling kuat, dalil paling kuat di sisi mazhab Syafi'i yang mensunatkan
membaca doa kunut secara berterusan, tetapi bagi riwayat ini sendiri ada perselisihan tentang darjat kekuatannya, ya. Dan ada banyak lagi riwayat lain. Macam saya kata tadi, sebenarnya ada 16, dan telah berkata Imam An-Nawawi di sini bi asanida sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih. Right. Pendapat pertama menjawab balik. Tadi saya sedang membanding-banding pendapat ni supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu khilaf yang berlaku di sini, ya. Pendapat pertama menjawab balik, maksudnya para ulama yang berpegang kepada pendapat pertama berhujah. Di sini, ya. Okey. Boleh faham? Para ulama, para imam, para tokoh yang berpegang pada pandangan pertama, mereka berhujah bahawa apabila dikatakan tiada doa kunut subuh secara berterusan, yang benar bukanlah tiada, tetapi tidak tahu kewujudan doa kunut subuh secara berterusan. Merujuk kepada hadis Sunan At-Tirmizi daripada ayah Abu Malik Al-Asja'i yang sebenarnya tidak tahu kewujudan doa kunut subuh secara berterusan. Bukannya tiada doa kunut subuh secara berterusan. Ingat tak tadi hadis Abu Malik Al-Asja'i, apabila ayahnya berkata ini adalah perkara baru, sebenarnya ayahnya yang tidak tahu, bukannya tak ada. Right? Saya ulangi, ya, boleh faham, ya? Maksudnya di sini, apabila seseorang itu menafikan sesuatu perkara, apakah penafian itu kerana perkara itu memang tiada, atau dia yang tidak tahu perkara itu ada atau tiada, maka para ulama yang berpegang kepada pandangan pertama, atau apa yang saya sebut sebagai pihak pertama, berhujah bahawa penafian ayah Abu Malik Al-Asja'i ialah kerana beliau tidak tahu, bukannya kerana tiada. Pendapat kedua ataupun para ulama, para imam, para tokoh dalam pandangan kedua menjawab balik bahawa Abu Malik Al-Asja'i bukan bertanya kepada ayahnya sabana ayahnya tahu atau tidak tentang doa kunut subuh secara berterusan. Sebaliknya, yang beliau bertanya kepada ayahnya ialah pengalaman solat di belakang Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum, sama ada mereka semua mempraktikkan doa kunut subuh secara berterusan atau tidak. Apabila semua 5 orang utama dalam Islam, yang ini Rasulullah dan 4 khulafa ar-rasyidun, tidak mempraktikannya, berarti ia sememangnya tidak dipraktikkan. Ringkasnya, jawapan pendapat kedua ini ialah ayah Abu Malik Al-Asja'i bukan tidak tahu, tetapi benar-benar mengetahui bahawa ia tidak dipraktikkan. Demikianlah seterusnya, setiap pihak, pendapat pertama, pendapat kedua memiliki dalil dan penghujahan tersendiri. Okey, baik. Ini dari sudut dalil-dalil dan pandangan para ulama. Seterusnya, semakan seterusnya ialah, ada tak mana-mana imam mujtahid yang membida'ahkan amalan doa kunut subuh secara berterusan? Kenapa? Sebab Ustaz Azhar Idrus berkata pihak Wahabi ni pendapat sendiri je, bukan nak ikut mana-mana imam mujtahid. Sekarang ni ada tak mana-mana imam mujtahid yang membida'ahkan amalan doa kunut subuh secara berterusan? Jawapannya ada. Ayuh kita rujuk kepada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaiti yang dirujuk sendiri oleh Ustaz Azhar Idrus sebelum ini ketika menerangkan hukum mencukur janggut di sisi 4 mazhab. Saya tunjuk dulu di skrin. Okey, inilah kitabnya. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang sebanyak 45 jilid. Okey, ia ditulis oleh sekumpulan ahli, sekumpulan sarjana ataupun ahli fiqh, ya. Banyak jilid, sehingga 45 jilid. Rujukan kita ialah jilid 34 muka surat 58. Jilid 34 muka surat 58 dalam bab kunut, al-kunutu fi subhi, dalam bab kunut dalam solat subuh. Apa kata mereka di sini? Saya select terlebih dahulu. Ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmi kunuti fi salati subhi ala arba'ati aqwal. Telah berselisih para fuqaha, para ahli fiqh
dalam hukum kunut dalam solat subuh kepada 4 pandangan. Okey, walaupun dikatakan 4 pandangan, sebenarnya yang dikemukakan hanya 3 saja. Jadi mungkin ada typo error di situ, typo error. Okey, pendapat yang pertama di sini. Kemudian muka surat kedua, pandangan yang kedua asani, yang ini pandangan di sisi mazhab Maliki, dan pandangan ketiga ialah di sisi pandangan para tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, kan, wa huwa annal kunuta fi solati subhi sunat. Okey, baik, yang saya nak tunjuk di sini ialah ada tak imam mujtahid yang berkata ia adalah satu bid'ah. Saya select terlebih dahulu. Okey, ayo kita baca pandangan pertama. Lil Hanafiyah wal Hanabilah wasauri wa huwa annal kunuta fi subhi ghairu masyru' wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wa Abi Darda radhiyallahu anhum. Okey, pandangan pertama, yang ini pandangan di sisi para tokoh dalam mazhab Hanafi dan juga Hambali serta As-Sauri. Tadi kita bacakan Imam Sufyan As-Sauri, bahawa kunut dalam solat subuh ni ghairu masyru', tidak disyariatkan. Wahwa, dan ini diriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Mas'ud dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Okey, dan di sini poin penting. Wa qala Abu Hanifah. Ini imam mujtahid ya. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Beliau berkata apa? Al-kunutu fil fajri bid'atun. Kunut, membaca doa kunut berterusan dalam solat fajar, dalam solat subuh adalah bid'ah. Jadi ini satu bukti bahawa adanya imam mujtahid yang membid'ahkan membaca doa kunut dalam solat subuh. Sebelum ni kita telah baca sebenarnya daripada Sunan At-Tirmizi, kan, bahawa doa kunut sebagai satu perkara yang baru, sebagai satu perkara yang bid'ah, telah beramal tentang perkara ini oleh kebanyakan ahli ilmu pada zaman salafus soleh. Tapi itu mungkin agak terlalu general. Maka yang ini lebih spesifik. Siapakah salah seorang daripada mereka, daripada para ahli ilmu tersebut? Beliau ialah Imam Abu Hanifah. Beliau sendiri berkata itu adalah satu bid'ah. Bukan, saya nak kata bukanlah ijma' bid'ah, tapi at least ada seorang imam mujtahid yang membid'ahkan perkara ini. Di sisi mazhab Maliki, di sisi mazhab Syafi'i, seperti yang saya tunjukkan tadi, mereka berpendapat ia adalah sunat. Cuma di sisi mazhab Maliki, ia dilaksanakan sebelum rukuk. Di sisi mazhab Syafi'i, ia dilaksanakan selepas rukuk. Okey, seterusnya, berdasarkan apa yang telah kita semak daripada sumber-sumber rujukan muktabar, banyak kitab kita telah buka, kan, bukan sembang kosong, bukan sembang kari, tapi kita telah buka kitab-kitab, kita telah baca, kita telah menterjemahkannya, dan saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, maknanya bukan saya baca rahsia-rahsia. It is an open reference, a common reference. Dan sumber-sumber yang muktabar, Sunnah At-Tirmizi, Sunnah An-Nasa'i, Sunnah Al-Kubra, kitab Al-Majmu', Syarah Al-Muhazzab, Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Kitab Mausu'ah ini sekali lagi Ustaz Zahidrul sendiri merujuk ketika membicarakan tentang hukum janggut, hukum mencukur licin janggut di sisi para ulama' apa semua, kan. Jadi rujukan-rujukan yang muktabar ni. Okey, jadi berdasarkan apa yang telah kita semak ni, terbukti bahawa menghukum doa kunut subuh yang secara berterusan sebagai bid'ah bukanlah pendapat Wahabi, tetapi pendapat kebanyakan ahli ilmu sejak zaman salafus soleh. Ia juga merupakan pendapat imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah yang baru kita baca ini, yang wafat tahun 150 Hijrah. Mereka semua ni hidup jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat tahun 1206 Hijrah. Jadi tak ada kaitan dengan Wahabi pun. Okey, ini telah berlaku daripada sejak zaman salafus soleh lagi. Dalam video ini, saya tidak akan menerangkan, saya tidak akan merojihkan pendapat manakah yang lebih kuat berkenaan dengan doa kunut subuh secara berterusan, tetapi sekadar nak menerangkan bahawa apa yang selama ini disebut
apa yang selama ni begitu masyhur disebut sebagai pandangan Wahabi, ia tidaklah tepat, ia tidaklah betul. Sekali lagi saya ulangi, bahawa membida'ahkan doa kunut subuh ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu sejak zaman salafus soleh. Ia juga merupakan pendapat imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah. Selain itu, ada beberapa perkara tambahan yang ingin saya tarik perhatian para penonton. Tadi kita dah bincang tentang doa kunut, tapi daripada rujukan-rujukan tadi tu, ada beberapa perkara yang saya nak highlight, yang saya nak tarik perhatian para penonton. Pertama, jika kita semak hadis Abu Malik Al-Ashja'i, ayahnya menerangkan bahawa Rasulullah SAW dan para khulafa ar-Rashidun radhiyallahu anhum, para khulafa yang 4 itu, tidak mempraktikkan tidak mempraktikkan doa kunut subuh secara berterusan. Sikap mereka meninggalkan doa kunut subuh secara berterusan disebut sebagai sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan. Sunnah tarkiyah ini menjadi hujah di sisi ayahnya yang merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW, bahawa sesiapa yang mempraktikkan doa kunut subuh secara berterusan adalah bid'ah. Ayahnya tidak berhujah sebagaimana para pencinta bid'ah pada masa kini yang lazim berhujah, umpama ya Rasulullah dan para khulafa ar-Rashidun yang 4 tak buat, tetapi mereka tidak kata jangan buat. Boleh faham? Okey, tak apa, saya ulangi sekali lagi ya. Berdasarkan riwayat Abu Malik Al-Ashja'i tadi, Rasulullah SAW dan para khulafa ar-Rashidun tidak melaksanakan, tidak mempraktikkan, tidak mengamalkan doa kunut subuh secara berterusan. Kalau ikut cara berhujah para pencinta bid'ah yang ada sekarang ni, mereka berkata apa? Ya, Rasulullah tak buat, tapi tak bererti tak payah buat. Kan? Tapi tengok, di sisi para sahabat, di sisi sahabat, apa yang Nabi tak buat itu adalah hujah. Kalau ada orang buat juga, mereka menghukumnya sebagai bid'ah. Demikian juga poin kedua yang saya nak bawa di sini, sunnah tarkiyah ini juga menjadi hujah di sisi kebanyakan ahli ilmu pada zaman salafus soleh. Sama-sama kita telah membaca keterangan Imam At-Tirmizi yang wafat tahun 279 Hijrah. Setelah mengemukakan hadis Abu Malik Al-Ashja'i tadi tu, beliau berkata, dan hadis ini diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu. Bererti sunnah taqiyah menjadi hujah di sisi mereka. Apa yang Rasulullah tinggalkan atau tidak buat dalam urusan ibadah, mereka juga tinggalkan atau tidak buat. Sesiapa yang melakukannya dianggap telah berbuat bid'ah. Mereka yang ini para ahli ilmu pada zaman salafus soleh tidak berhujah sebagaimana para pencinta bid'ah pada masa kini berhujah. Umpama tak ada pun hadis Rasulullah yang melarang doa kunut secara berterusan. Kan? Nampak tak bagaimana hadis Abu Malik Ashja'i itu bukan sahabat seorang tu saja yang menafsirkannya sedemikian, tak, tetapi kebanyakan ahli ilmu pada zaman salafus soleh juga menjadikan ia sebagai hujah. Apa yang Rasulullah tinggalkan, mereka pun tinggalkan. Mereka tak berkata tak ada pun hadis yang melarang. Alright. Ketiga, terdapat sebahagian lagi para sahabat dan ahli ilmu zaman salafus soleh yang mempraktikkan doa kunut subuh secara berterusan. Sama-sama kita telah rujuk bahawa perkara ini khilaf. Tetapi mereka tidak berhujah sebagaimana para pencinta bid'ah pada masa kini berhujah. Umpama, apa salahnya? Bukankah ia perkara baik? Sebaliknya mereka berhujah dengan hadis-hadis yang menurut mereka adalah sahih, bahawa Rasulullah SAW mempraktikkan doa kunut subuh secara berterusan. Poin keempat yang saya nak highlight ialah ketika menerangkan pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang memustahabkan, yang ini menghukum sunat membaca doa kunut subuh secara berterusan, Imam An-Nawawi rahimahullah telah berkata bahawa ia merupakan pendapat kebanyakan generasi salaf. Bahkan ini adalah hujah beliau yang pertama sekali. Okey, saya highlight sekali lagi. Okey, ketika mengemukakan mazhab kami, poin pertama sekali yang beliau bawa ialah ini merupakan pandangan kebanyakan salaf. Baik. Malah jika kita semak dalam keseluruhan kita Al-Majmu' ini, akan ditemui rujukan kepada amalan generasi salaf ini dikemukakan berulang kali. Tak apa, saya select salaf, saya copy.
Okey, kita paste. Kita search. Nampak tak? Dalam kitab Al-Majmu' ni saja, rujukan kepada salaf berlaku sebanyak 162 kali. 162 kali. Okey. Mazhab salaf daripada kalangan sahabat dan tabi'in. Okey, ini dalam bab-bab yang lain lah. Okey, apa lagi? Wa naqal jama'atun anna salaf kanu yastahibbu sekian. Okey, banyak lagi. Wa amma al-asaru an salaf. Okey, anis salaf wa fa aksaru min okey, dan seterusnya. Yang saya nak highlight di sini ialah merujuk, okey, ataupun ini menunjukkan berhujah dengan akidah, amalan dan pemahaman hukum fiqh di sisi generasi salafus soleh ada sesuatu yang valid lagi kukuh. Ini saya nak highlightkan, ini saya nak tunjukkan bagi membantah penghujahan para pencinta bid'ah yang menolak atau meragui hujah berdasarkan akidah, amalan dan pemahaman hukum fiqh di sisi generasi salafus soleh. Padahal sebagai contoh, Imam An-Nawawi dan juga As-Subki dalam kitab Majmu' ni sendiri berulang kali merujuk kepada pandangan ataupun pengamalan hukum ataupun pemahaman hukum di sisi generasi salafus soleh. Sama juga kalau kita rujuk dalam kitab-kitab muktabar di sisi generasi khalaf, kita search perkataan salaf akan muncul berulang-ulang kali. Hanya para pencinta bid'ah sekarang ini yang kata apa dia orang rujuk salaf, mana ada rujukan, ada ke salaf ni ada mazhab ke, salaf ni berterabur apa semua. Mereka nak tolak penghujahan salaf, mereka hendak menolak rujukan kepada generasi salafus soleh sebagai hujah. Lalu mereka membuat-buat pelbagai alasan, kononnya mana ada rujukan salaf ni mana ada mazhab, mereka ni ada macam-macam pandangan. Padahal banyak saja rujukan yang digunakan oleh para imam besar, para imam mujtahid seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah dan sebagainya kepada pemahaman ataupun pengamalan generasi salafus soleh. Sebelum ini, poin kelima. Sebelum ini, apabila kita membaca hadis Abu Malik Al-Ashja'i yang membida'ahkan doa kunut subuh secara berterusan, kita juga telah membaca keterangan Imam At-Tirmizi bahawa sedemikian itu adalah amalan kebanyakan ahli ilmu pada zaman salafus soleh. Dan kita juga telah membaca keterangan Imam An-Nawawi yang saya tunjuk tadi bahawa kebanyakan salafus soleh juga mengamalkan doa kunut subuh secara berterusan. Inilah yang menunjukkan bahawa persoalan membaca doa kunut subuh secara berterusan adalah khilaf yang masyhur sejak zaman salafus soleh. Setiap individu atau pihak boleh berpegang dan beramal dengan pendapat yang dianggapnya paling kuat, namun janganlah pula mencela pihak yang berbeza dengannya dengan gelaran Wahabi atau apa-apa lain. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menasihati sahabat-sahabat saya dari kalangan Salafi, dari kalangan Salafiyah, jangan berlebih-lebihan membida'ahkan doa kunut subuh secara berterusan. Sebab sebagaimana saya telah tunjuk tadi, ia adalah khilaf di mana Imam At-Tirmizi sendiri berkata sebahagian sahabat berpandangan ia dibaca, ia diamalkan, dan riwayatnya tu memang ada perselisihan. Kita telah tengok bagaimana Imam An-Nawawi berkata sejumlah hufaz berhujah dengannya dan menilainya sebagai sahih. Jadi ini adalah perselisihan yang masyhur. Jika anda berpandangan ialah bid'ah, silakan, tetapi ia bukanlah sesuatu yang patut ditonjol-tonjolkan selalu. Ada banyak lagi amalan-amalan bid'ah yang berlaku di Malaysia yang dibela oleh para pencinta bid'ah yang sebenarnya tidak ada hujah, tidak ada dalil dan sebaliknya. Yang itu kita boleh memberi penekanan supaya masyarakat menjauhinya. Tentang kunut subuh ini, pihak yang berkata ia adalah sunat, yakni dalam mazhab Syafi'i, mereka memiliki dalil dan hujah, dan sekali lagi ini adalah khilaf yang berlaku sejak zaman para sahabat lagi. Bezakan bila saya kata jangan panggil gelaran buruk ke apa ke, bezakan bahawa apabila dalam video ini saya menyebut beberapa kali pencinta bid'ah, saya bukan merujuk kepada mereka yang membaca doa kunut secara berterusan, tetapi kepada para agamawan selebriti yang bertungkus lumus
menghidupkan bid'ah, menyebarkan bid'ah dan berhujah membela bid'ah baik dalam isu akidah maupun ibadah sebagaimana dalam video-video saya yang lain. Adapun membaca doa kunut subuh secara berterusan, mereka bukanlah para pecinta bid'ah, sebaliknya mengamalkan pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i yang seperti saya tunjuk ada dalil-dalil yang di sisi mereka adalah sahih. Keenam, saya pun nak cepat dah ni, nak sejam dah ni kan. Membicarakan perkara khilaf adalah kebiasaan para ahli ilmu sejak zaman salafus soleh sehingga masa kini. Sebelum ini kita telah lihat bagaimana Imam At-Tirmizi, sekali lagi wafat 279 Hijrah, menerangkan khilaf dalam bacaan doa kunut subuh secara berterusan yang berlaku pada zamannya ketika mengemukakan riwayat nombor 401 tadi kan. Dan pada masa kini kita telah baca kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Okay, saya kata masa kini sebab kita ini tahun berapa ni ya? Diusahakan daripada tahun 1404 Hijrah sehingga 1427 Hijrah. Sebab kitab ni sangat tebal, 45 Hijrah, 45 jilid. Jadi banyak tahun diusahakan, tapi boleh katakan kitab masa kini lah. Dan dalam kitab ini pun mereka membicarakan, masih lagi membicarakan khilaf itu, masih lagi menerangkan tentang khilaf yang berlaku ya, macam yang saya baca tadi kan. Telah berselisih para fuqaha dalam hukum kunut untuk solat dalam solat subuh ke atas 4 pandangan. Okey. Demikian juga dalam bab lain. Sebagai contoh saya buka, okey, ini tentang kunut subuh. Sekarang ini tentang kunut witir. Kunut dalam solat witir. Sama juga. Sama juga ya. Ikhtalaf al-fuqaha'u fi hukmil qunuti fi salatil witri ala arba'in aqwal. Telah berselisih para fuqaha dalam hukum kunut dalam solat witir kepada 4 pandangan. Sama juga dalam kunut nazilah. Okey, dalam bab kunut nazilah pula. Sama juga. Okey. Saya highlight ikhtalaf al-fuqaha'u fi hukmil qunuti innal nawazil ala arba'il aqwal. Telah berselisih para fuqaha dalam hukum kunut indan nawazil ketika berlakunya bencana atau musibah kepada 4 pandangan. Bahkan ya, kitab ni yang 45 jilid banyak berbicara tentang khilaf yang berlaku. Yang saya nak tunjukkan di sini ialah, saya ulangi, membicarakan perkara khilaf adalah kebiasaan para ahli ilmu sejak zaman salafus soleh sehingga kini. Sesiapa yang membodohkannya, berarti dialah yang sebenarnya. Tapi tadi saya pesan kita menjadikan ni perbincangan ilmiah kan. Okey. Kalau seseorang tu nak bicara perkara ijma', dipersilakan. Tetapi janganlah pula membodohkan orang yang membicarakan perkara khilaf. Perkara ini akan saya huraikan lebih lanjut insya-Allah dalam video bahagian keempat insya-Allah. Baiklah, sudah pun sejam, saya rasa cukup sehingga sini. Sebelum berakhir seperti biasa, beberapa poin sebagai kesimpulan. Pertama, isu doa kunut subuh secara berterusan adalah satu khilaf yang berlaku sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kedua, perselisihan berlaku kerana wujudnya hadis-hadis yang menerangkan adanya doa kunut subuh secara berterusan dan juga wujud hadis-hadis yang menafikannya. Kemudian berlaku juga perbezaan pendapat dalam menilai darjat hadis-hadis tersebut dan maksudnya apakah ia merujuk pada doa kunut subuh secara berterusan atau doa kunut apabila umat Islam ditimpa musibah oleh musuh, apa yang disebut sebagai kunut nazilah. Ketiga, yang menolak doa kunut subuh secara berterusan atau yang membida'ahkannya bukanlah Wahabi, tetapi kebanyakan ahli ilmu daripada generasi salafus soleh dan imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah. Keempat, menolak doa kunut subuh secara berterusan atau membida'ahkannya bukanlah pendapat yang agak ekstrim. Kerana jika didakwa demikian, bererti kebanyakan ahli ilmu generasi salafus soleh dan imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang ekstrim. Tidak betul ya. Kelima, moga-moga dengan penjelasan panjang lebar ni menjadi bukti bahawa jika kita mendengar, jika kita membaca mana-mana agamawan yang mendakwa Wahabi membida'ahkan doa kunut subuh, ia menjadi bukti akan kejahilan
agamawan tersebut. Keenam, apa-apa ibadah yang ditinggalkan atau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW yang disebut sebagai sunnah tarkiyah, ia adalah hujjah di sisi para ahli ilmu generasi salafus soleh. Sesiapa yang beribadah dengan apa yang ditinggalkan atau apa yang Nabi tak buat, dianggap telah mencipta atau berbuat bid'ah. Hanya para pencinta bid'ah masa kini yang tidak menerimanya sebagai hujah. Mereka beralasan selagi tiada dalil yang melarang, maka ia boleh dilakukan dan ia bukanlah bid'ah. Ketujuh, amalan ataupun pemahaman hukum fiqh oleh generasi salafus soleh adalah hujah di sisi para ahli ilmu zaman terkemudian, yang ini zaman salaf. Baik, moga-moga saya dapat memberi penjelasan. Saya telah dapat memberi penjelasan yang memuaskan hati semua orang dalam bab doa kunut subuh ni. Bukan saya nak memanjang-manjangkan doa, bukan nak memanjang-manjangkan isu doa kunut subuh ni, tapi saya nak bagi penjelasan yang sebaik-baiknya supaya menjadi bukti apabila kita dengar, apabila kita baca, apabila kita tonton adanya agamawan yang mewahabikan pandangan tentang doa kunut subuh ni, itu adalah bukti kejahilannya. Dia tak baca pandangan para ulama, para sahabat, dalil apa semua tu daripada zaman salafus soleh sehinggalah sekarang, ya. Baik, kita berjumpa lagi insya-Allah di bahagian keempat tentang kononnya kalau nak melarang kemungkaran hanya dalam perkara yang ijma', bukan dalam perkara khilaf. Insya-Allah kita jumpa. Cukuplah sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rujuk dalam kotak description. Saya ada bagi link kepada rujukan-rujukan yang saya maksudkan tadi, ya.